Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Muhammad Nazri bin Mat Irani di dalam kelas pendidikan kesihatan tahun 4. So hari ini kita akan belajar satu topik atau tajuk yang sangat-sangat menarik untuk murid-murid semua dengar dan faham apa yang cikgu nak sampaikan ni, sebab ilmu ni sangat penting untuk masa depan kalian dan harap kalian fokus mendengar dan kalau boleh catat apa nota-nota atau info-info yang penting supaya kalian dapat apa yang cikgu sampaikan pada hari ini. Okey, kita tengok di akhir PDPR pada hari ini murid-murid akan dapat yang pertama menyatakan maksud akil balik, dan yang kedua membincangkan dan memerihal perubahan fizikal lelaki serta perempuan apabila akil balik. Okey, kita punya tajuk pada hari ini adalah zaman remaja. Ini satu topik yang sangat penting dan sangat menarik. Okey, kita tengok daripada alam bayi atau zaman bayi, kemudian beralih kepada zaman kanak-kanak dan diikuti dengan zaman remaja sebelum pergi ke zaman dewasa atau alam dewasa. Okey, perubahan zaman ni sangat penting. Jadi kita kena tahu apa yang perlu kita buat, apa yang akan berlaku. Kita kena bersedialah, sebab tu cikgu perlu sampaikan ilmu dan pelajaran pada hari ini dan pada masa-masa akan datang. Okey, kita tengok seterusnya. Maksud akil balik. Siapa tahu apa dia akil balik? Kalian tengok kat situ, akil balik ialah peringkat kematangan anggota seksual dan sistem reproduktif seseorang. Kalau kita tengok pada tahun 1, 2, 3 kita dah belajar sistem reproduktif anggota seksual lelaki dan perempuan kan. Sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. So ini adalah sambungan dia, kesinambungan daripada darjah 1, 2, 3 pergi sekarang darjah 4 pula kan. Okey, tahun 4 pula. Okey, tanda akil balik bagi lelaki ialah ihtilam. Nama dia ihtilam untuk lelaki, manakala perempuan ialah menaki, untuk perempuan ialah menarki. Okey, boleh sebut semua, menaki perempuan, ihtilam lelaki. Okey, beberapa perubahan fizikal akan berlaku kepada seseorang yang mencapai akil balik. Okey, kanak-kanak yang nak ke alam remaja atau zaman remaja ni, dia akan mengalami perubahan fizikal. Lepas ni cikgu akan cerita apa dia perubahan fizikal yang akan berlaku. Okey, apabila seseorang tu capai akil balik. Okey, maksud ihtilam. Kita pergi pada maksud dulu. Maksud ihtilam ni adalah ejakulasi atau pancutan air mani kali pertama ketika tidur. Yang ini untuk lelaki saja. Yang perempuan tak ada Yang lelaki saja. Ini perkara yang normal untuk lelaki yang normal. Maksudnya yang sihat, dia akan mengalami ihtilam, iaitu ejakulasi atau pancutan air mani ketika dia tidur. Mungkin waktu dia tidur tu, tidur malam bukan tidur petang. Mungkin tidur malam yang panjang tu, waktu tu mungkin dia nak akil balik. So bangun pagi tiba-tiba dia tengok cadar dia, tilam dia atau seluar dia atau spender yang dipakai, seluar yang dipakai itu basah, ada cecair berupa seperti lendir, bukan air kencing sebab dia warna jernih. Dia macam cair likat pekat, bukan macam air kencing yang cair dan berwarna kuning kan. Yang ni berwarna putih jernih. So itu adalah air mani. Apabila pancutan air mani ni berlaku, bangun daripada tidur, maksudnya dia bermimpi sesuatu, itulah maksudnya budak lelaki tu dah mengalami ihtilam. Okey, maksudnya dia dah akil balik, dah masuk ke zaman remaja atau alam remaja. Okey, untuk perempuan pula kita tengok. Perempuan untuk kali pertama daripada kanak-kanak nak pergi ke akil balik menjadi seorang remaja perempuan, dia akan mengalami haid. Haid kali pertama, iaitu datang bulan atau keluar darah kotor daripada saluran faraj. Okey, kalau saluran peranakan lah tempat bayi dikandung tu kan, dalam anggota seksual perempuan tu kan. Awak dah belajar semua murid-murid daripada darjah 1 sampai darjah 3 kan. So anggota seksual lelaki dan perempuan tu kan. So bila dah
berlakunya menaki ni atau haid kali pertama ni, seorang kanak-kanak perempuan tu sebenarnya dah pun menjadi seorang remaja. So kena bersedia lah. Cikgu cerita macam mana, kena bersedia macam mana. Kita tengok yang seterusnya. Adakah ihtilam dan menaki ni sejenis penyakit? Ada orang tanya, ada kawan-kawan awak tanya, penyakit cikgu, sakit ke tiba-tiba pancu air mani, tiba-tiba keluar darah kotor daripada faraj kan? Itu tidak. Kedua-dua itu menandakan kanak-kanak itu telah memasuki alam remaja. Maksud dia dah beralih daripada kanak-kanak menjadi seorang remaja. Okey, boleh faham semua? Okey, seterusnya bila berlaku akil balik ni, untuk lelaki dia akan berlaku sekitar umur 9 hingga ke 16 tahun. Ada yang awal, ada yang cepat. Bergantung pada diri masing-masing lah. Dia tak sama, setiap individu berbeza. So jangan terkejut kalau kawan-kawan awak dah just 4, 5, 6 dah akil balik, ataupun setengah 1, 2 dah akil balik. Ada juga yang sehingga tingkatan 3 atau 4 baru akil balik. Untuk lelaki mungkin dia akan lambat ataupun cepat, bergantung pada keadaan, kesihatan dan kematangan budak lelaki tu. Okey, kita tengok pada ihtilam. Berlaku perubahan fizikal. Yang pertama, mengalami perubahan bau badan. Kalau dulu mungkin awak main-main berpeluh, bersukan ke, bermain dengan kawan-kawan awak ke, kejar ke, main basikal ke, awak berpeluh tak ada bau kan. Tapi bila dah akil balik ni, badan awak akan mengeluarkan bau. Bila berpeluh akan keluar bau. Mungkin bau yang tak sedap di hidung lah, bau busuk lah kan, bau badan kan. Diri sendiri kadang-kadang tak perasan, orang lain yang akan perasan. Tapi bila awak dah tahu awak dah mengalami ihtilam atau dah akil balik, awak kena alert atau sedar. Mungkin awak dah makin banyak peluh dan bau badan awak tu mungkin kurang menyenangkan. So awak kena bersedia lah. Okey, pakai minyak wangi, pakai bedak kat ketiak kan. Okey, kat badan awak selepas mandi kan, kena wangi-wangi, pakai minyak wangi. Okey, yang kedua adalah tumbuh misai dan bulu dada. Misai tahu kan, dekat atas bibir ni, ini adalah misai. So bila dah akil balik, untuk lelaki dia akan tumbuh misai. Jangan perempuan pula tumbuh misai, pelik pula nanti. So lelaki saja yang akan tumbuh misai. Okey, bulu di atas bibir ni. Kemudian bulu dada. Bulu dada kat dada ni lah. Ni macam bulu cikgu ni kan, tapi ni bulu mikrofon, bukan bulu dada cikgu. Okey. Kemudian halkum jelas kelihatan dan bersuara garau. Nampak ni. Ni halkum. Halkum cikgu yang besar ni kan. Ni tulang. Semua umat manusia yang lelaki sepatutnya adalah halkum ni. Kalau dia berbadan besar tak nampak, tapi sebenarnya bila dia tekan kat dalam ada. Kalau kurus dia akan nampak jelas. Bila awak dah akil balik, tulang ni akan jelas kelihatan. Makin lama makin nampak lah. Okay. Terutama bila kalau awak seorang yang kurus, memang akan nampak. Boleh check dekat ayah awak. Okay, sepatutnya ada lah kalau dia lelaki. Okay, gurau je, jangan marah mak ayah. Okay, kemudian dada membidang. Maksudnya bahagian dada ni, saya tunjuk sikit, dada ni akan lebih bidang. Kalau orang yang selalu sukan, dia akan lebih dada dia akan lebih besar sikit lah. Maksudnya otot bahagian dada ni lebih besar. Lelaki kan. Kemudian zakar membesar. Zakar ni adalah alat sulit lelaki atau alat sistem reproduktif lelaki lah. Maksudnya anggota badan, iaitu zakar, yang tempat air kencing keluar tu, itu adalah zakar. Alat sulit lelaki tu adalah nama dia zakar. Okey, dia akan membesar. Okey, kemudian akan tumbuh bulu di ketiak. Cikgu cakap dia kan, bahagian ketiak ni, ketiak, kiri kanan, dan kemudian pubis. Bulu pubis awak dah belajar tahun 1, 2, 3 ada. Kalau tengok balik, ingat balik, bulu pubis ni bahagian bulu di bahagian atas kemaluan lelaki dan wanita atau perempuan. Kemudian otot tangan dan kaki membesar. Bila dah akil balik ni, awak akan selera makan bertambah, mungkin makan lebih banyak kan. Sebab awak nak bergerak, buat aktiviti lebih banyak. Kemudian kalau awak rajin sukan, rajin senam, automatically awak punya otot tangan dan otot kaki akan membesar. Tulang-tulang awak akan memanjang. So akan bertambah ketinggian, bertambah juga berat badan. Bergantung pada aktiviti yang awak lakukan setiap hari. Okey. Habis untuk akil balik lelaki, kita tengok pula akil balik untuk perempuan ataupun menaki. Apa yang berubah fizikal perempuan ni? Okey, yang pertama,
mengalami perubahan bau badan. Ini persamaan dengan lelaki. Tengok ada yang sama dengan lelaki, ada juga yang berbeza dengan lelaki. So tengok betul-betul, dengar dan tengok betul-betul. Okey, yang pertama, mengalami perubahan bau badan. Kemudian sama macam lelaki dia kan, badan mungkin keluarkan peluh. Peluh tu mungkin berbau yang kurang menyenangkan lah. So perlu pakai minyak wangi, deodoran yang ketiak tu, pakai bedak, mandi sabun wangi-wangi, bershampoo rambut, gosok gigi kan, untuk mengurangkan bau badan yang tak menyenangkan. Nombor 2, jerawat mungkin tumbuh di muka. Kat muka ni, mungkin bahagian muka ni, pipi, hidung atau dahi ni akan tumbuh jerawat, dagu kan. Itu normal. Lagi-lagi kalau hormon budak perempuan tu atau remaja perempuan tu tidak stabil sewaktu datang haid, kan, jadi akan tumbuh jerawat. So jangan risaulah, mungkin dalam masa 7 hari tu dia akan keluar. Bila dah tamat haid tu, kitaran haid tu, hilanglah dia. Tapi kena rajin-rajin lah pakai cuci muka, pakai krim tu kan, supaya cepat hilang jerawat atau hilangkan parut jerawat. Kemudian nombor 3, bersuara lunak. Kalau lelaki tadi bersuara garau, perempuan bersuara lunak. Suara lebih beralun, lebih lembut kan, lemah lembut suara kan. Dia jadi bukan suara macam kartun budak-budak tu. Suara jadi lebih dewasa lah, lebih orang cakap apa, lebih merdu. Kemudian payudara membesar. Tadi lelaki dada membidang, untuk perempuan payudara dia akan membesar. Okey. Sebab tisu-tisu dada akan membesar, sama jugalah, maksudnya otot-otot dada tu akan membesar juga. Itu adalah perubahan fizikal bagi perempuan. Jadi bila dah ada perubahan dekat bahagian dada, remaja perempuan ni perlulah memakai baju dalam, ataupun kita panggil dia coli untuk perempuan kan. Baju dalam lah, pakaian dalam untuk perempuan. Jangan tak pakai. So bila tak pakai akan mendatangkan tak boleh lah, maksudnya kena pakai untuk bergerak lebih selesa untuk murid perempuannya. Kemudian punggung melebar. Bahagian punggung juga akan bertambah saiznya, melebar. Kemudian sebab pertambahan otot-otot, mungkin juga lemak. Kemudian tumbuh bulu di ketiak dan pubis. Ini sama macam lelaki ni kan, bahagian ketiak dan pubis atas kemaluan perempuan. Kemudian otot tangan dan kaki membesar. Seterusnya ketinggian juga bertambah, berat badan juga mungkin akan bertambah. Okey, itulah antara perubahan fizikal yang ketara dapat dilihat kepada kanak-kanak yang telah pun mencapai proses akil balik untuk menjadi seorang remaja. Kalau tengok perempuan ni, sebenarnya perempuan kadang-kadang kebiasaannya lebih awal akil balik pada lelaki. Walaupun dekat dalam buku ditulis 9 hingga 16 tahun, tapi kebanyakannya perempuan umur antara 10 ke 13 tahun dah pun akil balik. Dia lebih cepat. Sebab tu kalau tengok kakak-kakak awak, dia akan meninggi atau badannya akan cepat tinggi, cepat besar berbanding abang-abang atau yang lelaki. Itu normal. Okey. Kadang-kadang tengok darjah 5, darjah 6 dah tinggi daripada budak lelaki kan. Itu normal. Mulalah malu-malu kan, cikgu suruh buat TPJ tak nak, dah malu dah akil balik kan. Okey. So seterusnya, adakah benar apabila seorang budak wanita tu datang haid dia tidak boleh bersenam? Itu tidak benar, sebab bersenam dapat mengurangkan senggugut. Apa dia senggugut? Tunggu video akan datang, cikgu akan ceritakan simptom-simptom orang yang datang haid. Okey. Ingat semula apa pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu dah terangkan maksud akil balik yang pertama. Yang kedua, persamaan dan perbezaan perubahan fizikal lelaki dan perempuan kan. Salah eja sikit tu perubahan, persamaan dan perbezaan perubahan fizikal lelaki dan perempuan. Nombor 3, maksud ihtilam dan maksud menakil. Okey. So ingat balik, nanti cikgu akan bagikan quiz. So harap dapat jawab dengan betul untuk cikgu berikan markah yang sepatutnya untuk kalian semua. Okey, terima kasih. Sehingga berjumpa lagi di kelas yang berikutnya. Saya Cikgu Nazri bin Mairani. Jangan lupa cikgu berikan kesihatan, cikgu berikan jasmani awak. Jika ada sebarang pertanyaan, boleh terus hubungi cikgu di talian yang diberikan. Kemudian
Pesanan cikgu, jangan lupa badan sihat, otak cerdas. Jika kamu semua mengamalkan aktiviti pendidikan jasmani dan ilmu dalam pendidikan kesihatan. Sampai di sini saja video untuk kali ini. Kita akan berjumpa lagi pada video akan datang. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ulang kaji, baca buku-buku pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Sehingga berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.